Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salasa Safian, ini ringkas TVS. Kerajaan Sarawak dan Petronas menandatangani perjanjian penyelesaian di komersial di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara hari ini. Ia disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Kerajaan Sarawak dan Petronas dalam kenyataan bersama pada Isnin berkata, perjanjian itu bagi menyelesaikan isu pelaksanaan cukai jualan negeri SST ke atas produk petroleum yang dikeluarkan dari Sarawak termasuk minyak dan gas. Dengan perjanjian itu memberikan Sarawak memperoleh pembahagian perolehan yang lebih hasil dari produk minyak dan gas dari bumi Sarawak. Antara lain, ia turut menyediakan pelibatan aktif Sarawak dalam pengurusan sumber serta industri minyak dan gas di daratan melalui syarikat petroleum Sarawak Berhad Petros selain pelaburan dalam sektor hulu dan pesisir. Sarawak dan Petronas akan meneruskan peranannya sebagai syarikat minyak nasional Malaysia dan tetap komited untuk bekerjasama bagi mewujudkan dan mengekalkan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang stabil. Untuk mencapai tujuan itu, perjanjian ini turut menyediakan kerangka perundingan di mana kedua-dua pihak dapat bersama-sama membincangkan hal-hal yang penting bagi industri minyak dan gas termasuk yang mempengaruhi kepentingan negara. Adaptasi teknologi digital dalam pelbagai aspek memberi kesan positif kepada pembangunan modal insan terutama dalam bidang pendidikan. Peningkatan taraf pendidikan tinggi menerusi kaedah pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran disifatkan lebih rendah kosnya di samping menjadi metodologi kelaziman baru. Timbalan Presiden Persatuan Suara Pengguna Sarawak KOVAS, Datuk Syamsuddin Abdul Rahman, pendidikan e-pembelajaran itu kini dilaksanakan di Pusat Pengajian Tinggi di Malaysia. Katanya universiti-universiti ini menyediakan pelbagai bidang dan program daripada peringkat diploma, ijazah, sarjana dan kedoktoran. Menurut Syamsuddin, e-pembelajaran mempunyai peranan penting kerana ia mampu meningkatkan pendapatan rakyat Sarawak sesuai dengan matlamat Kerajaan Sarawak menuju status negeri maju menjelang 2030. Syamsuddin turut memberitahu KOVAS mencadangkan agar kerajaan negeri menyediakan pinjaman pendidikan mudah dengan segera melalui Yayasan Sarawak. Ia merupakan salah satu usaha untuk memastikan rakyat Sarawak berpeluang melanjutkan pendidikan tinggi menerusi kaedah e-pembelajaran yang pembiayaannya lebih rendah berbanding kaedah konvensional. Rumah Maxwell di Jalan Oya Sibu melakar sejarahnya tersendiri apabila menjadi rumah panjang pertama di Sarawak menganjurkan pertandingan e-sport Mobile Legends. Lazimnya penganjuran itu diadakan di pusat bandar, namun berbeza kali ini ia dilaksanakan di rumah panjang 22 pintu kaum Iban yang berjaya menarik penyertaan menggalakkan dari lebih 30 pasukan. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata pemilihan rumah panjang sebagai lokasi pertandingan adalah untuk memberi peluang kepada pemain yang terdiri daripada golongan belia pelbagai kaum. Antara lain dijadikan platform untuk mencari bakat-bakat baru bagi mewakili Sarawak ke Sukan Malaysia SUKMA 2021 dalam acara e-sports. Berikutan sambutan menggalakkan dari kalangan peserta di kawasan itu, rumah Maxwell akan dilengkapi dengan jalur lebar bagi membolehkan belia di rumah tersebut mengambil bahagian dalam pertandingan akan datang. Dengan ini sebab dia mendapat sambutan yang begitu hebat jika diperhatikan melalui upload kita dalam Facebook, viewers untuk pertandingan hari ini adalah seramai 28,000. Jadi ia merupakan suatu pertandingan yang amat diminati oleh para belia. Sebab itu tadi telah dicadangkan supaya selepas ini mereka akan ke Dun Murun dan juga ke Dun Baleh, dan saya mencadangkan supaya Dun Bukit Goram dimasukkan dalam siri jelajah mereka menganjurkan pertandingan ini di zon tengah.
Suka, rela dan ikhlas. Itulah ciri seorang sukarelawan belia yang berperanan sebagai batu asas kepada warga negara prihatin yang bertepatan dengan kehendak semasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, istilah give back to community amat relevan dalam memupuk semangat keprihatinan, tanggungjawab saling bantu-membantu sekaligus tidak mewujudkan jurang antara agama, kaum dan warna kulit. Inilah masa yang paling sesuai dan paling penting sekali di mana kita mengharapkan lebih ramai sukarelawan yang tampil ke hadapan untuk membantu keluarga-keluarga ataupun masyarakat yang terjejas. Dalam pada itu, Fazruddin menyambut baik penganjuran program Hari Kesukarelawan Belia Malaysia peringkat Negeri Sarawak bagi tahun 2020 yang julung kali diadakan. Katanya, usaha Jabatan Belia dan Sukan Sarawak menganjurkan program berkenaan adalah satu inisiatif yang tepat dalam mewujudkan kesedaran memupuk, menggalakkan dan melahirkan sukarelawan dari kalangan semua lapisan masyarakat. Sementara itu, rata-rata peserta yang mengikuti program berkenaan teruja setelah mendapat pendedahan berguna untuk menjadi individu menyumbang kepada negara. Sejujur, seikhlasnya, kami nak rasa gembira ya, walaupun kita tolong orang nak, kita automatik rasa happy, rasa ikhlas dari hati kita. Encourage young people to just join and then see actually the world, there's a lot of things and there are a lot of people in need. And then I think when we help others, we actually feel happier than them. Yeah, so I think it still can be improved. So I encourage a lot of youth to join more organizations, volunteer work services and such lah. Langkah Kerajaan Sarawak memperkenalkan gas petroleum cecair jenamanya sendiri Petros memperlihatkan Sarawak kini bersedia untuk terlibat secara langsung dalam penerokaan industri minyak dan gas di negeri ini. Ia termasuk menghasil dan mengeluar produk sendiri yang sekaligus akan menjana pendapatan tambahan kepada negeri ini. Mengulas perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, ia merupakan langkah pertama untuk kejayaan yang lebih besar dalam usaha membekalkan LPG kepada rakyat. Sementara itu, Adun Serembu Miro Simuh menyatakan pendapatnya bahawa dalam jangka panjang, Petros akan menjadi pemain utama industri minyak dan gas. Miro yang memetik Ketua Menteri berkata LPG Petros akan membawa pendapatan tambahan kepada negeri, terutamanya terdapat subsidi 50% daripada Kerajaan Persekutuan. LPG Sarawak milik Petros telah dilancarkan pada 2 Disember lalu oleh Abang Johari. Gas silinder seberat 14 kg itu akan dibekalkan di Kuching dan Samarahan tahun hadapan sebelum dibekalkan ke seluruh negeri pada 2022. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.